Okey geng, Assalamualaikum. Okey, baru sampai baru ambil dekat Pasar Lim tadi. Xiaomi 12S Ultra. Dia punya version ni dia, 12256 black. Okey. Sekarang harga dia mahal lagi lah. Tak boleh lah nak ambil yang 12512 tu. Jadi beli ni dululah. Nanti harga dah turun, barulah kita consider jual yang ni. Kita beli yang 12512. Tengoklah macam mana. Tengok, bergantung pada rezeki. Jadi Pastel Lim kasih free gift. Ini free gift. Ini dongle untuk earphone Type C. Ini earphone. Ini desktop phone holder. Dan ini phone-nya lah. Okey, mari kita buka. Kita tengok apa dalam. Sekarang ni Xiaomi punya phone yang baru-baru dia ada full tap ni. Full tap. Ni dia full tap. Jadi tak payah nak itulah, kita full tap ni je lah terus. Mari kita tengok. Mesti korang dah tengok kan dekat video. Dekat YouTube banyak dah tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku buat unbox ni dengan siap dengan aku ajar macam mana nak install Play Store sekali Okey. Dalam dia macam biasalah. Untuk phone Xiaomi ada case, ada kertas ni, ada case. Case ni tak pakai pun ni sebab dia terbuka ni, risaulah. Dia terbuka dia punya lens tu kan. Jadi risau. Kalau terhantuk kat meja ke, terhantuk kat mana, mampui lah pecah. Okey, ini telefon. Aku pilih color black. Dan ini charger dia lah. 67 watt charger. Dia punya tu pakai kabel apa lah. Kalau anda nak tahu apa kabel anda pakai, dekat sini selalunya dia ada tulis. Oh, tak ada lah. Tak ada tulis lah sekarang ni. Sini ada tulis. Ni dia, nampak tak? Nampak tak ni? Tak nampak. 6A. Nampak tak 6A tu? Jadi lain kali kalau nak cari kabel, misal kata kalau kabel rosak ke, nak tahu charger anda ni support kabel apa, anda tengok dekat original punya kabel tu dia ada tulis. Jadi nak beli kabel, belilah yang apa yang dia tulis tu. Oh, dia pakai 6A walaupun 67 watt. Tebal lah dia. Tebal sikit lah. Okey, ini charger 67 watt lah. Lain tak ada apa. Sekarang ni kita buka. Kita buka dia melekat. Jangan nak kasih buka je. Ini dia. Aku nak kena ambil. Sekejap alas keramat ni.
Ni alas keramat ni. Alas ni lah yang aku guna untuk flash phone orang. Jadi yang dia punya belakang ni selalunya aku akan buka lah. Okey, dah siap dah semua. Ni kabel ni bawa keluar. Tak ada apa yang menarik lah. Yang menarik nyari kat phone tu je lah. Dia macam kulit lah, tapi bukan kulit. Orang panggil fork leather. Screen protector dah siap ada dah. Okey, dah siap ada screen protector. Jadi ni aku nak test. Okey, mari kita test case yang aku beli masa sebelum launch hari tu. Masa tu orang masih tertanya-tanya macam mana rupa Mi 12S Ultra kan. Aku terjumpa dekat Shopee ke Lazada. Aku terus beli terus. Gamble je lah kalau betul-betul lah. Tapi kalau tak betul takkan dia jual, betul tak? Masa ni dia belum launch lagi tau. Test pakai. Kalau ngam betul lah. Okey, memang sah ngam. Jadi case ni dah ada. Lagi case lagi akan on the way. Dia tebal lah. Tebal dia macam Mi 10 Ultra. Tebal dia macam Mi 10 Ultra. Tapi dia nipis, dia pendek sikit berbandingkan dengan Mi 11 Ultra. Mi 11 Ultra dia panjang sikit. Jadi kalau masuk poket dia macam terjojol sikit lah. Ini sama tinggi macam Xiaomi 12 Pro. Jadi masuk poket dia ada macam rasa selesa sikit berbanding dengan 11 Ultra. 11 Ultra dia 6.83 dia punya panjang dia. Lagi panjang sikit. Jadi kalau masuk dalam poket dia macam terkeluar sikit tau. Kau nak duduk, kau kena keluarkan daripada poket. Itu tak selesanya masa aku pakai Mi 11 Ultra dulu. Sebab dia panjang lebih sikit. Okey, sekarang ni kita cuba onkan dia. Dah ada case macam ni, dia dah cover dekat dia punya back lens, back glass ni kan. Jadi kita tak berapa risau sangat lah daripada ni. Ini kalau terjatuh, kalau kena mana-mana memang sah lah akan pecah. Okay. Kalau nak pakai kena pakai case yang macam ni. Tapi tak tahulah kalau ambil gambar dia tu ke tak. Ini macam biasa China punya ROM. Bahasa ni dia ada. Untuk China ROM, China set, China ROM, out of the box, bahasa dia ada ini saja. Jadi siapa-siapa yang tak berapa faham pasal bahasa English, susah sikit lah. Sekarang ni belum ada ROM yang available lagi. Global version pun kita tak tahu ada ke tak ada. Okay.
Network. Dia punya ringan, berat dia macam Xiaomi 12 Pro dan ringan sikit daripada 11 Ultra, dalam 10 gram kot. Jadi keselesaan tu adalah, ringan sikit lah. SIM tak ada dalam. Skip. New device. Skip. Okey, ini dia. Dan ni ada new update ni. New update. Aku tak nak update dulu sebab aku nak check AnTuTu benchmark. Sebab sebelum ni aku dah pakai 11 Ultra, aku dah pakai Mix 4, aku dah pakai 12 Xiaomi 12 Pro. Jadi chipset tu SD888, SD888 Plus dengan SD8 Gen 1 keluar daripada kotak, engkau check AnTuTu benchmark tak akan lepas sebab dia hit. Okey, ni sekarang ni keluar out of the box. Aku tak nak update dulu sebab dalam video aku cakap advice supaya aku update kan selepas ni. Aku tak nak update dulu, aku nak check AnTuTu benchmark. Jadi sekarang ni masuk get apps. Ni masalahnya ni lah. Skip. Skip. Okey. Ini yang masalah ni kalau pakai China ROM ni. Masalah pakai China ROM, tukar keyboard English. Okey, ini AnTuTu. Ini AnTuTu benchmark. Aku nak install AnTuTu benchmark dan aku nak run AnTuTu benchmark. Kalau out of the box run AnTuTu benchmark, dia tak separuh jalan, dia tak ada hit, maknanya chipset ni okey. Maknanya chipset ni memang SD8 Plus Gen 1 ni yang dibuat oleh TSMC okey, cun. Chipset ni memang tak akan ada masalah. Tak ada masalah hit. Kita check AnTuTu benchmark. Lepas tu baru aku ajar kau macam mana nak install Play Store, macam mana nak, lepas tu kita test kamera sikit. Lepas tu macam mana nak delete apa benda yang dekat dalam tu, dekat dalam China ROM ni. China ROM ni masalah sikit lah pakai. Memang dia dibuat untuk digunakan dekat China kan, dekat negara China. Jadi pakai dekat kita, dia akan adalah benda yang tak kena. Sebab banyak-banyak apps yang kita install daripada Play Store dekat China ROM ni adalah yang selalu sangat masalah WhatsApp notification. Itu masalah yang paling banyak orang bertukar daripada China ROM ke global ROM sebab masalah WhatsApp notification. Dia tak akan auto masuk. Engkau kena masuk apps tu baru dia berebut-rebut WhatsApp masuk. Jadi banyak orang yang aku flashkan ROM sebab masalah ni lah. Sebab kadang-kadang yang ada girlfriend marah kat dia. Kenapa message dah lama tak reply pun? Kalau kawan-kawan cakap, kau nak lari daripada aku ke? Aku message tak reply. Kadang bos dia marah dia. Cakap, kenapa aku message kau tak reply? Sebab dia WhatsApp tu tak masuk. Dia kena masuk dalam WhatsApp tu dan dia akan test. Dia akan berebut-rebut WhatsApp tu akan masuk. Itu masalah dia pakai channel ROM yang common sangat. Okay, sekarang ni kita test Ni ada berapa persen bateri? 56%. Okey. Sekarang kita test.
Kalau dia habis sampai habis tanpa ada masalah heat ataupun dim, maknanya chipset ni SD8 Plus Gen 1 ni memang tak ada isu heat lah berbanding dengan Snapdragon 888 dengan 8 Gen 1. Speaker dia sedap. Speaker dia best. Speaker dia macam luas lah speaker dia. Kita tengok. Kalau dia sampai habis, maknanya chipset ni okey. Dan tak akan ada isu heat. Dan itu semua disebabkan oleh Samsung. Tengok dia punya pantasnya, dia run AnTuTu benchmark. Kita tunggu je sampai habis. Kalau dia habis memang berjaya lah chipset ni. Aku akan biarkan dia jalan sampai dia habis. Nanti cakap aku tipu pula. Nanti kalau aku pause video ni kan, biar dia habis. Biar dia habis.
Manufacturing date bulan 7 Memang panas-panas keluar daripada kilang lah. Itu dia. Bulan 7 2022. Tak. Tu dia. 2022 bulan 7. Aku selalu beli phone, aku tengok sini lah. Kalau macam phone yang dah lama kan, yang dah lama dah 4-5 bulan masuk dalam market, aku akan tengok sini. Aku beli je, aku akan tengok sini. Aku cakap, oh ini dah lama dah simpan stok ni. Kalau aku tengok dekat-dekat bulan yang aku beli tu, aku cakap, oh ni dia baru buat lah. Jadi kalau ada isu dekat phone tu masa awal-awal, jadi kau akan tahulah kemungkinan phone ni ada isu. Kalau dia dah 8 bulan, isu tu dah fix, mungkin dia manufacture baru, bulan baru, mungkin isu tu dah fix. Macam dulu macam Poco F1 dulu. Isu dekat apa isu dekat skrin dia kot. First kali aku beli, aku akan tengok manufacturing date dia. Manufacturing date ini macam ni dia baru launch kan, jadi manufacturing date ni memang barulah. Macam phone yang dah lama, dah 8 bulan, aku tengok manufacturing date. Kalau manufacturing date baru, maknanya dia baru keluar kilang lah. Kalau manufacturing date lama, 8 bulan yang lepas, maknanya dah lama lah stok tu simpan dekat dalam kilang. Okay, faham tak? Pasal manufacturing date ni lah selalu aku tengok kat situ. Ni dah berapa persen dah dalam tu ni. Selalunya masa aku beli 11 Ultra Mix 4 dengan Xiaomi 12 Pro, tak lepas sampai sini tau. Dia terus dim screen dia akan dimkan screen. Lepas tu terus dia cakap situ overheat, Antutu benchmark ni akan keluar. Memang tak lepas. Kau nak run Antutu benchmark, kau kena off pun 10 minit, biar dalam dia sejuk, kau run, baru dia boleh. Itu masalah dekat Snapdragon 888 Plus dengan 8 Gen 1 heat problem. Jadi ini TSMC yang keluarkan. Jadi aku tengok review yang phone ni yang lepas-lepas memang pas. Dia check Antutu benchmark pas, tak ada pun cerita pasal heat. Lepas tu lepas dah habis Antutu benchmark ni, dia tengok temperature memang tak panas. Itu daripada situ kita nampak yang Samsung buat chipset memang problem. Last kali TSMC buat adalah Snapdragon 865. Mana ada problem, mana ada cerita pasal heat. Masuk je Qualcomm kasih je Samsung buat Snapdragon 888 Gen 1 dengan 888 Plus, soft heat problem tu tak solve pun. Sepatutnya kalau okey lah, mungkin okey, first Samsung buat okey lah, ada masalah heat lah, okey, sepatutnya next generation dia dah solve lah problem tu. Masih juga ada heat issue dekat 8 Gen 1 kan. Jadi nak salahkan siapa? Sekarang ni TSMC yang buat sampai habis ni Antutu benchmark. Nak salahkan siapa? Nak salahkan Qualcomm ataupun nak salahkan Samsung yang buat chipset tu? Ni anda sendiri fikirlah kan. Kalau misal kata dia punya tu tak bagus, dekat 8 Gen 1 Plus ni dah habis dah. Dekat 8 Gen 1 Plus ni mesti ada masalah juga lagi. Masalah heat. Mesti run Antutu ni tak lepas. Ni dia punya heat dia masa run Antutu naik 8%. Temperature dia naik 8%, daripada 35 naik ke 43. Okey. Belakang pun tak rasa panas. Belakang ni tak ada rasa panas. Aku tak ada
tak ada apa tu, tak ada yang jangka tembak suhu tu, aku tak ada. Memang tak ada rasa panas. Tak rasa panas sangat. Suam lah. Sebab benda ni kan dia run Antutu kan, dia kan test performance phone ni kan. Okey, ini pas. Jadi Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dibuat oleh TSMC. Masalah heat ni dah tak ada. Okey, masalah heat ni dah tak ada. Jadi harap-harap akan datang Qualcomm janganlah kasih Samsung buat. Disebabkan 2 tahun masalah heat ni, nama Qualcomm dah tercalar dah. Bila cerita je pasal Snapdragon flagship, dia cakap alamak masalah heat. Bila cerita je pasal Snapdragon flagship, mesti masalah heat punya. Dulu kan orang semua kan nak kejar Snapdragon kan. Keluar hit dekat Snapdragon ni, orang dah tak pandang dah dekat Snapdragon ni. Betul tak? Orang dah takut dah nak beli dah. Jadi sekarang ni first kali aku buat ini, aku 1 minit ni aku naikkan ke 5 minit. Display ni buka ke 2K. Ini default lah. Ini default ni dia LTPO lah. Kalau custom ni kita boleh tukar berapa refresh rate kita nak. Okey, jadi default lah. Jadi color scheme ni, yang ini aku dah tak cool sebab akan nampak dia putih. Screen akan nampak putih. Lagi AI engine ni aku akan on semua sekali. Kita dah beli dia kan. Buat apa kau nak sayang kau nak tu, kasih on kan dia semua. Okey. Jadi sekarang ni okay. Nak test, kita test kamera pula Okey, kita buka kamera. Aku nak ajar macam mana nak install Play Store lah. Nak install Play Store dekat China ROM, kau masuk Get Apps. Kau search Play Store. Play Store. Search Play Store. Play Store. Ni Play Store. Kau tekan je enter ni. Nanti dia akan cari. Okey, sekarang ni kau scroll, cari Play Store. Selalu dia ada dekat bawah sekali. Play Store. Mana ni Play Store? Cuba search Google. Google. Yang ni ke? Ini bukan. Play Store. Ni dia. Ini Google Play Store. Okey.
Kita just update. Nampak bawah percentage tu? Lepas kita update, Google akan keluar. Dah install. Okay. Itu dah. Sekarang ni Google dah ada dalam phone. Senang tak nak install Play Store? Jadi nanti aku sign in Okay, dah sign in Google Play Store. Okay, sekarang ni kita dah ada Google Play Store dekat dalam. Kita dah tak ada risau dah. Kita nak install apa pun boleh. Jadi dekat China ROM, Google Play Store device certified. Mana dia? Tak ada. Belum ada lagi. Belum timbul lagi. Dah ada dah Play Store. Jadi kita dah tak risau dah. Jadi sekarang ni yang ni kita boleh buang ni. Bili-bili ni apa semua ni kita tengok kita tekan ni uninstall. Semua uninstall kau. Semua kau uninstall. Yang tak ada kena-mena kau uninstall. Benda yang tak ada kena-mena. Jadi sekarang ni kita nak test kamera. Agree. Vibrant, style, realistic, authentic. Kita pilih vibrant. Beza dia dengan 11 Ultra, kau tengok kau nak switch ke daripada mode dia ni. Kalau 11 Ultra, kau nak switch mode dia macam lambat sikit tau. Oh, ni baru. Tengok. Lagi satu, kalau portrait mode, kalau kau ambil gambar portrait mode, dia punya processing dia siap untuk night mode. Tengok aku ambil gambar. Aku tutup lampu, aku ambil gambar night mode gelap Itu beza dia. Macam orang cakap beza antara 11 Ultra dengan 12 Ultra dia punya main camera dia je lah yang baru pakai sensor besar. Yang secondary camera dengan yang kamera yang ketiga sama je. Memang sama. Tapi dia punya processing dia dah tak sama dah dengan 11 Ultra. Tengok Ni memang low light ni night mode. Kau tengok dia proses. Aku snap picture. Siap terus. Kalau 11 Ultra, engkau ambil picture night mode, dia akan berpusing tau. Kau ambil picture night mode, kau ambil je picture night mode, dia pusing, dia proses tu dia akan makan masa dia berpusing. Faham tak? Siapa yang pakai 11 Ultra dia akan tahulah. Kau fokus, engkau ambil terus jadi terus.
Perasan tak? Lagi sekali aku tunjuk Okey, aku snap. Terus keluar terus. Dia tak ada berpusing proses night mode tu. Okey, faham? Lagi satu, dia punya focusing dia ada autofocus, dia ada focus tracking. Kau nampak tak? Ni aku buka lampu. Dia ada tracking. Kau tengok letak ni lah. Letak dekat sini. Letak dekat sini. Kasih dia naik sikit. Okey. Tengok Nampak ni? Kau nampak tak kotak ni? Ini dia punya tracking. 11 Ultra tak ada tracking ni. Tracking ni dia start pada 12 Pro. 12 Pro baru ada tracking. Tengok ni tracking ni. Lagi satu dia punya speed. Dia punya shutter speed kau tengok Sekejap. Oh, bukan. Dia bukan dekat night mode. Dia dekat foto. Dia dekat sensor yang tu. Kau tengok Tengok berapa banyak dia fokus? 25. Kau tengok gambar. Ini tak ada dekat 11 Ultra. Foto. Kamera. Sekejap Accessory. Fokus. RM50. Dia punya pantasnya dia punya fokus. Mana dia letak ni? Kau tengok ni dah ada 125 ni. Ni aku kena carilah mana dia letak. Ke dia letak dalam ni? Aku dah ambil 125, nampak ni. 125 gambar aku dah ambil. Oh, dia letak dalam bus ni. Letak dalam bus ni kot. Ingat, cuba lagi sekali Tengok dekat ni. Tengok dekat sini jap. Dah ada 225 gambar yang aku dah ambil. Aku kena carilah dekat mana dia duduk. Nampak tak dia punya pantasnya, dia punya lagi sekali. Tengok Aku tunjuk ni sekarang ni ada berapa? 225 kan? Kalau kau ambil 50, dia akan jadi 275. Okey. Nampak? 275. Bermakna dia dah ambil gambar tu sebanyak 50 gambar. Aku kena study lah dekat mana dia duduk. Okey.
Itu beza dengan 11 Ultra. Memang 11 Ultra memang secondary dengan kamera yang ketiga tu memang sama. Tapi dia punya processing dah tak sama dah dengan 11 Ultra. Dia punya focusing dia dah tak sama dah. Dia punya tracking pun dah tak sama dah. Itu untuk kamera yang bagus. Focusing pun nak kena bagus. Dia nak kena ada tracking. Macam untuk tracking ni, kalau kau ambil gambar anjing, kau ambil gambar tu, dia ada tracking tau. Dia ada time burst, dynamic. Tengok dekat sini. Motion capture ni, nampak ni, motion capture. Motion tracking focus. Ini kalau kau ambil gambar dekat dalam review, sekarang ni aku dekat dalam rumah lah. Kau tengok review dekat MKBH. Dia punya pokok tu bergoyang, angin tiup pokok tu bergoyang, dia snap gambar, pokok tu boleh jadi sharp. Baik, kalau kamera phone biasa, pokok goyang tu kau ambil gambar, memang dia tak boleh nak track punya pokok yang bergoyang tu. Faham tak? Itu lagi satulah dia punya kelebihan dia lah. Jadi yang dekat 12S Ultra ni, tracking dia bagus, focusing dia bagus. Jadi dia punya processing dia pun bagus. Kau nak masuk portrait mode, dia terus masuk. Nak masuk foto, dia terus masuk. Masuk video, dia terus masuk. Dia tak ada lambat sikit dia nak masuk. Okey, ini untuk bab kamera lah. Jadi yang lain tak ada apalah. Aku pun bukannya seorang reviewer. Ni cuma aku ambil video unboxing, lepas tu aku nak ajar cara macam mana nak install Play Store. Itu je lah. Tapi yang penting sekali, update ni lah yang penting. Update ni yang akan fixkan apa benda yang masalah-masalah dekat ROM masa dia launch tu lah. Jadi ini update ni memang kena update. Memang akan kena update. Jadi aku akan update. Jadi lain tak ada apalah. Daripada dia feel pegang, dia tebal sikit daripada 11 Ultra. 11 Ultra dia berapa 8.1 kot dia punya ketebalan dia tu. Yang ini dah 9.1 ke. Mungkin sebabkan dia punya fork leather ni, yelah benda tu leather, kalau macam seramik belakang dia seramik sekeping je kan. Ini kan dia ada macam ada span sikit dia punya leather ni. Sekarang ni aku dah main berapa banyak ni, aku dah main kamera, aku dah main burst, aku dah main burst focus ni. Aku dah main burst focus ni kan. Ni. Dah main, tak ada rasa panas pun. Tak ada rasa panas. Kalau 11 Ultra, kalau kau main kamera lama, lebih lagi kalau ada burst focus tu, yang fokus ambil burst sampai 50 gambar tu, lagilah panas 11 Ultra. Itu kekurangan 11 Ultra aja. Jadi ada punya beza dia dalam 1000 kot antara 11 Ultra dengan 12S Ultra ni. Jadi bergantung pada korang lah. Sebab dia memang secondary dengan yang kamera yang ketiga tu memang sama. Tapi dia punya sensor dia dah tak sama. Aku cuba ambil gambar sini. Nanti yang gambar tu nanti aku akan masuk dekat FB, aku akan ambil gambar, aku akan masuk ke FB. Lighting dia tak cantik lah. Masuk night mode dia. Dalam rumah ni gelap. Rumah ni kena cari yang benda yang terang sikit. Kena cari benda yang terang sikit. Benda
gelap. Lagi gelap kan. Cuba ni. Cuba ambil gambar ni. Ambil gambar ni. Tak tunjuk kat sini pun kau tak nampak sangat. Betul tak? Zoom. Kamu zoom. Tadi nak tunjuk sangat. Kau tengok dia punya menyala dia tu. Dia punya menyala dia. Okey. Rasanya itulah dalam 46 minit dah. Rasanya itu je lah untuk sound. Aku tak ada tu nak compare kan. Tengok sound Aku tak ada. Aku try install YouTube. Aku tak ada phone yang lain yang untuk aku compare kan. Jadi tak boleh nak cakap lah. Install YouTube. Aku install tu dulu. Sekejap. Aku install. Gboard dulu. Gboard ni yang penting. Untuk tak nak pakai China set ni, tak nak pening kepala, kau dah buka, dah install di Gboard. Okey. Kau buka Gboard ni dekat sini. Current Gboard ni kau tukar kepada kau manage keyboard. Kau on kan dia. Ini semua kau off. Jadi China punya keyboard ni dah tak kacau dah. China punya keyboard ni kau dah tak kacau dah. Jadi sekarang ni kau nak masuk, nak search. Boost bass. Kau nak search, dia akan keluar Gboard lah. Tak adalah keluar bahasa Cina punya kan. Jadi kita test sound. Bunyi dia sedap lah. Bunyi dia sedap lah. Dia punya sound vocal tu macam ke depan tau. Dia punya vocal. Kalau kau nak tengok, kau tengok kau tengok GSM Arena. Dia review pasal 12S Ultra ni. Kau tengok dia review pasal speaker. Speaker dia dengan 11 Ultra dah dekat-dekat sama. Dekat situ dia ada main sound. Lepas tu kau boleh compare kan. Sekejap aku tunjuk Dia sama tau. Sekejap. Kalau nak tahu speaker dia lah, berbandingkan dengan level atas. Sebab banyak orang
compare dengan 11 Ultra ni? Adakah berbaloi untuk beli, adakah tak berbaloi untuk beli, untuk dia orang nak upgrade? Sekejap kau tengok dekat sini. Dekat sini banyak orang mesej aku ni. GSM Arena. Kalau kau nak compare sound lah, sebab 11 Ultra tak ada pada aku, jadi aku tak boleh nak compare dekat sound lah. Ni review ni, kau pergi dekat sound ni. Alah, dekat atas. Kamera, foto, video, lab test, battery charging, display, speaker ni. Kat speaker ni, kau pergi dekat bawah sekali. Ni dia punya bateri lah. Sebab bateri dia 11 Ultra lagi tahan lagi sikit. Dia menang dekat ni, dekat call. 11 Ultra menang dekat call 28 jam. 12 Ultra menang dekat surf internet 14 jam. Okay, kau tengok dekat speaker. Ni kat sini, speaker test ni. Sekejap kau tengok dekat speaker test ni. Ni ada speaker, kau tekan je ni, nanti dia akan play lah. Ini untuk 11 Ultra. Tapi tak berapa nampak sangat lah. Tapi nampak beza dia lah. Okay. Yang paling rendah, yang paling bagus. Yang paling rendah dia punya LUFS ni yang paling bagus. Tengok macam ni Xiaomi 12 Pro 29.5 LUFS average loudness score. Macam ni Apple iPhone 13 Pro Max 24.0 LUFS, very good. Jadi dia on par lah untuk tiga-tiga ni. Macam Samsung 27.3, good saja good saja. Good Samsung, good saja. Kau boleh compare dekat sini lah. Kalau nak tu lah. Ini memang dia check technical lah, dia punya graf-graf ni apa semua. Okay. Jadi pada aku, apa yang penting untuk ni tak panas. Lepas tu dia punya camera processing dia laju, autofocus, tracking dia semua best. Jadi kalau kau orang nak, itulah bergantung lah. Bukan kalau kau nak processing dia tu dengan autofocus dia, dengan dia punya tracking dia. Macam tracking ni aku belum cuba lagi dekat sini. Tapi aku cuba dekat Xiaomi 12 Pro. Dia punya tu kau lock je dekat kucing. Dia punya tracking ni, kau lock aja dekat ada jalan ni. Ini kalau kau lock je dekat kucing, ni tracking ni, kau lock je kat muka kucing. Tak nampak. Ni tracking ni kan. Kalau kau lock je kat muka kucing, kucing tu berjalan, dia follow muka kucing tu tau. Itu dekat 12 Pro tau. Dekat ini lagilah. Dekat phone ni lagilah kan, sebab dekat review pun dia orang cakap tracking dia memang bagus. Okey. Jadi itulah dah sejam dah. Jadi memang sedap lah, pegang dia memang sedap. Dia tak macam bulat macam 10 Ultra. 10 Ultra tu nampak macam bulat sangat kan, macam tebal bulat sangat. Tapi dia pegang sedap. Kurang berat kalau berbanding dengan 11 Ultra, dia kurang berat dalam 10 gram. Tapi rasa jugalah, tapi pegang dia memang sedap. Okey kan? Jadi itu je lah yang boleh aku cakapkan lah.
Jadi yang dia punya ini ni memang best sebab dia tak ada melekat. Memang best lah, tapi tak tahulah berapa lama boleh tahan benda lah ni. Sebab benda ni macam fork leather kan. Dia bukan leather betul ni. Tak tahu berapa lama dia boleh tahan. Jadi kita pegang picit-picit dia macam lembut-lembut, keras sikit lah. Lain tak ada apalah. Jadi itulah. Jadi dah memang terbukti dah dia Antutu benchmark memang pas. Out of the box terus run Antutu benchmark memang dia pas. Jadi memang insyaAllah chipset ni dan akan datang minta Qualcomm janganlah suruh Samsung buat. Biarlah maintain dekat TSMC buat. Sebab itulah kita tak nak nanti akan tiap tahun keluar orang duk sebut cerita panas kan. Jadi kita pun pakai pun sakit hati. Betul tak? Jadi sekarang ni memang ada improvement banyak lah berbandingkan dengan SD 8 Gen 1 dengan SD 888 tu. Okay geng? Okay, Assalamualaikum. Pada aku memang membalut aku tak sekejap, aku tak letak Leica punya watermark. Ni dia Leica watermark. Cuba sikit ambil gambar. Tu dia. Okey geng. Okeylah, itu je lah. Assalamualaikum. Jadi sekarang ni aku beli dekat Fastech Lim. Jadi sekarang ni masih mahal lagi. Aku letak dalam ni video ni aku letak dalam YouTube. Nanti aku kasih link Fastech Lim dekat Shopee dengan dia punya Facebook. Nanti kau bacalah syarat-syarat dia. Dia pre-order Kalau kau compare dengan kedai lain dekat Shopee berapa harga dia. Kalau yang pre-order tu kau compare lah. Itu aku dah kasih kau tempat yang murah, tempat yang dia after sale service dia bagus. Jadi itu yang nak beli tu bergantung pada kau lah. Betul tak? Nanti kalau aku kasih kau seller yang pre-order tapi kau nak benda baru, kau nak benda cepat, nak ready stock, kau tak kisah dengan harga 400 500 dia punya beza. Itu terpulang pada kau lah. Betul tak? Pada aku banyak tu 300-400 beza kalau kita nak beli yang ready stock. Jadi tunggu je lah macam ni. Bukannya lama sangat aku tunggu. Ni aku dah Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin 6 hari. Dia cakap syarat dia 7 pre-order tu daripada 7 ke 14 hari. Jadi 6 hari. Dalam dia punya tu lah. Kalau tak ada apa-apa masalah, memang sampai dalam range time dia macam tu lah. Hari macam tu lah. 6 ke 7 hari memang akan sampai punya. Melainkan kalau ada masalah, kalau custom custom tahan ke, kalau custom buat kerja lambat ke, ataupun dekat China sana masa shipment ada masalah, macam dulu kes COVID apa semua, itu akan lambat lah. Jadi kalau untuk biasa punya shipment tak ada masalah, tak ada apa pun masalah, dalam 6-7 hari akan dapat. Okey geng. Ni sekarang ni EU tak keluar lagi, jadi aku belum boleh buat untuk flash EU lah. Sementara ni aku tak nak, aku akan pakai je lah China set ni. Okey. Okey geng. Assalamualaikum. Sekejap aku nak test yang ni sedap tak. Okey lah, memang aku tak kena tipu lah. Memang dia punya lah. Masa beli dulu, orang pun tak tahu bentuk 12S Ultra ni macam mana. Jadi dalam sebulan tau ni aku beli. Dalam sebulan dia launch. Dalam masa tu rumors bukan main banyak rumors bentuk dia macam ni lah, belakang ada screen lah, ini apa semua. Aku cakap apa. Tapi kalau bukan, kenapa dia jual? Kalau bukan ni untuk 12S Ultra kan. Aku gamble, aku beli je lah. Dia memang ngam lah semua sekali masuk tu kamera dia. Okey. Assalamualaikum.